Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita mulakan pertemuan kita pada malam ini, malam Jumaat yang cukup barakah ini, untuk sama-sama kita lahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Dan alhamdulillah sekali lagi kita dapat bertemu dalam rancangan Salam Baitullah secara langsung dari studio B Angkasa Puri Kuala Lumpur, studio 2 Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membincangkan lagi satu tajuk, iaitulah doa dan harapan. Jadi begitu indah dan begitu syahdu tajuk yang akan kita bincangkan bersama dengan panel kita pada malam ini. Jadi insya-Allah anda boleh berinteraksi dengan kami. Talian kami ialah seperti biasa 0322828578. Jadi insya-Allah saya mengalu-alukan tetamu-tetamu kita pada malam ini. Saya perkenalkan dari yang paling hujung, iaitu yang berbahagia Encik Rosman Muhammad, Pengurus Besar Kanan Perkhidmatan Korporat Bank Rakyat. Assalamualaikum Encik Rosman. Waalaikumsalam. Ini orang kuat Bank Rakyat pada malam ini. Kalau tiap-tiap malam kita sebut Bank Rakyat, ini dia orangnya. Dan di sebelah yang berbahagia Encik Rosman ialah Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, Pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Khabar Doktor malam ni? Baik, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dua tetamu kita akan bersama dengan kita untuk kita bincang tajuk yang telah saya katakan tadi. Jadi jangan malu, jangan segan untuk telefon kami, dan juga boleh menyoal ataupun hantar soalan melalui Facebook kami Salam Baitullah. Baik, saya nak mulakan dengan Encik Rosman. Cik Rosman, soalan yang pertama Cik Rosman. Jadi mungkin penonton yang selalu mengikuti Salam Baitullah ni mungkin juga dia nak tahu sedikit info tentang program kita ataupun penajaan rakyat terhadap program ni. Dah mungkin ada sejarahnya tersendiri. Silakan Cik Rosman. InsyaAllah, terima kasih Ustaz. Ini merupakan musim keempat Bank Rakyat menaja program ni. Alhamdulillah sambutan amat menggalakkan. Adapun tujuan objektif penajaan ni, Bank Rakyat ingin melaksanakan tanggungjawab korporat sosial, tanggungjawab sosial korporatnya, yang mana ini merupakan program ilmu. Dengan adanya program ni kita dapat memberi ilmu dan juga memberi pengetahuan yang lebih lengkap lagi, khususnya kepada jemaah haji dan para penonton amnya. Di samping itu juga dapat keluarga dapat mendengar berita tentang saudara mara, sanak saudara dan sebagainya di Tanah Suci. Dan kalau kita tengok program-program Salam Baitullah, kita nampak keadaan macam mana seronok, sedih dan sebagainya. Satu manfaat yang dapat kita kecapi bersama. Dan daripada juga ini juga merupakan satu platform yang paling sesuai, sebab banyak isu-isu yang dibangkitkan tentang haji dan sebagainya, yang mana banyak yang boleh kita pelajari bersama. Jadi Bank Rakyat sebagai sebuah institusi kewangan yang agak besar, bukan saja di Malaysia, di Asia Tenggara, malah di dunia, kami sentiasa ingin menambah nilai ataupun add value kepada anggota-anggota kami khususnya dan juga para pelanggan amnya. Itulah objektif kita, melaksanakan tanggungjawab kita, corporate social responsibility kita. Dia kadang-kadang Encik Rosman, apa yang penonton lihat, saksikan ni, selain daripada untuk melihat apakah perkara-perkara yang berlaku di Tanah Suci keluarga mereka, sebenarnya pada masa yang sama juga ialah macam memberi satu semangat, memberi satu inspirasi kepada para penonton kita yang belum menjejakkan kaki ke Makkah, ke Madinah, supaya insya-Allah mudah-mudahan asbabnya dengan mengikuti program ni rasa semangat cinta untuk pergi ke Baitullah. Dan saya nak pergi pada Dr. Zaharuddin. Tajuk kita malam ni, Dr. Zaharuddin, kita pilih doa dan harapan. Kita pilih tajuk ni sebab ada sesuatu perkara yang kita nak sampaikan kepada penonton. Bila kita sebut, bila seseorang ataupun jemaah berada di Mekah, berada di Madinah, mesti ada doanya, mesti ada harapan. Mungkin di peringkat ini doktor boleh menjelaskan pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama sekali Nabi ada sebut doa mukhul ibadah. Doa adalah inti kepada sesuatu ibadah itu.
Dan kemudian bagi mereka yang berada di tanah suci, khususnya di Arafah, Nabi pun kata al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Dan kemudian Nabi juga ada menyebut ma min yaumin, tidak ada satu hari yang akthar min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Tak ada satu hari pun yang Allah paling banyak membebaskan seseorang daripada neraka kecuali hari Arafah. Kemudian ada pula satu hadis yang lain yang Nabi SAW sebut, khairud doa, sebaik-baik doa adalah doa yaumi Arafah, hari Arafah. Maka sudah tentulah Allah juga ada menyebutkan kehebatan hari Arafah ini, yang mana Allah SWT ada kita boleh sebut menyindir sebagian orang, yang mana faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang ketika di Arafah mereka minta, ya Allah berikan kami kebaikan dunia, tapi akhirat mereka tinggal, ignore, tak fikir langsung. Dan kemudian Allah sebut, Allah nak yang bagaimana, iaitu wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Iaitu Allah nak kita doa di Arafah, ya Allah selamatkan kami dalam hal dunia kami dan kami di akhirat kami, dan juga dijauhkan api neraka. Jadi para ulama mengatakan daripada apa nama tu doa ini, Allah nakkan nisbahnya begini lebih kurang, iaitulah satu kita selamat di dunia, satu selamat akhirat, satu lagi selamat daripada azab kubur, azab api neraka. Jadi dua nisbah satu. Patutnya akhirat tu lebih banyak daripada dunia. Begitulah yang Allah nak kita doa pada di Arafah, ataupun kita yang tidak berada di Arafah berdoa semasa hari Arafah. Jadi apa pun harapan ataupun doa tak boleh lari daripada dua permintaan Doktor, iaitu kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Itulah indahnya doa-doa yang dibaca oleh para jemaah haji kita daripada seluruh dunia. Satu lagi Ustaz, sikit lagi tentang kebaikan tu. Ada perbincangan sama ada kita nak detailkan kebaikan itu bagaimana. Dan inilah di doa yang paling baik sebenarnya. Kita tidak detailkan kebaikan itu kerana kita tak tahu mana yang paling baik untuk kita. So jangan terlupa, kalau kita nak bagi doa detail boleh, tapi jangan lupa doa general ini, sebab kita tak tahu mana yang terbaik untuk kita. Cantik sekali, cantik sekali Doktor. Jadi insya-Allah kita akan cuba menghubungi Fadli di Tanah Suci, dan kita sudah mendapat isyarat daripada sana. Assalamualaikum Fadli. Silakan Fadli. Terima kasih Ustaz Jukri di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di pusat penyembelihan haiwan korban di Mahassin An-Namuji yang terletak di kota Mekah ini, yang mana di sinilah para jemaah haji seluruh dunia boleh mendapatkan daging untuk ibadah korban dan juga bayaran dam. Ini merupakan salah satu daripada 15 pusat penyembelihan kesemuanya di Mekah ini. Jadi bersama saya ketika ini ialah seorang usahawan dari Malaysia yang tinggal di Arab Saudi, iaitu Datuk Sheikh Abdul Halim Al-Kathiri. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai ke Tanah Suci. Salam Baitullah. Dan kita berdoa semua kru Baitullah berjaya dan lebih berjaya insya-Allah daripada tahun ke tahun insya-Allah. Terima kasih Datuk. Jadi Datuk, saya difahamkan Datuk telah dipertanggungjawabkan oleh tabung haji bagi menguruskan hal-hal ibadah korban dan dam untuk jemaah haji Malaysia. Okey, sementara itu saya untuk memberitahu, di sebelah saya adalah Encik Muhammad Jazad, ketua tempat sembelih, dan di sebelah saya adalah seorang doktor pakar haiwan yang menyelidik untuk melihat sendiri bagaimana adakah haiwan ini yang dibenarkan untuk dimakan oleh diambil untuk korban dan dam untuk dibuat masakan nanti. Jadi Datuk dah berapa lama dibertanggungjawab oleh tabung haji untuk menguruskan daging korban dan dam ni? Alhamdulillah, syukur kali ini kita masuk tahun ke-20. Mana 20 tahun dah kita bersama tabung haji, dan dengan sambutan dan perhormatan diberitahu oleh tabung haji, saya ingin juga mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Datuk Paduka Esmi bin Ismail sebagai CEO tabung haji, dan Datuk Syed Saleh bin Abdul Rahman Al-Fadhal sebagai Ketua Rombongan Haji, dan Konsul Haji Malaysia di Jeddah Haji Ridwan Syahabuddin, dan termasuk semua yang mendoai saya, dan termasuk juga grup TH Travel yang dibawa Datuk Yasmin bin Datuk Yazid, dan termasuk juga
travel agent Reha Travel, iaitu Haji Harun bin Amor, dan seterusnya kepada Asy'ari Muni yang memberi kepercayaan kita seterusnya sampai ke 20 tahun ini kita mengerjakan penyembelihan dam dan korban. Asy'ari Muni di bawah ketua syarikat iaitu Cik Tuan Haji Jalil, Tuan Haji Mat bin Abdul Jalil. Dan terima kasih kepada semua warga tabung haji yang tolong menaikkan saya dan beri tunjuk ajar dan nasihat. Berbalik kepada penyembelihan di sini, Datuk, bagaimanakah sistem penyembelihan dan pengagihan daging korban itu sendiri? Okey, Cik Muhammad akan menyediakan tiap-tiap satu waktu lebih kurang kita akan menyediakan 4 petak tempat penyembelihan. Di dalam satu petak ada 600. Dalam 600 dia akan menyediakan lebih kurang 40 ke 60 tukang sembelih. Di dalam waktu 1 jam insya-Allah kita dah selesai. Biasa berapa ramai pekerja untuk penyembelihan ya? Kalau untuk musim haji lebih kurang di sini 2,500 ke 3,000. Tapi untuk kalau mengerjakan penyembelihan dam, nanti kita pakai lebih kurang sekitar 160 ke 200 orang bekerja. Jadi akhir sekali, Datuk, mungkin Datuk ada ucapan untuk disampaikan kepada kaum keluarga di tanah air mungkin? Dan saya pada keluarga saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha semua warga Malaysia dan khususnya warga Terengganu dan adik-beradik saya yang berada di Kuala Terengganu. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang membantu saya sampailah saya ke tahun 20 dan mengucapkan semua yang semua staf tabung haji, tak kira daripada apa pangkat yang bantu saya sehingga saya berjaya ke tahun 20 tahun saya mengerjakan dam dan korban untuk tabung haji. Dan tidak ingin saya ingatkan kepada warga Malaysia, jagalah nama Malaysia yang baik dan pelihara Malaysia. Kita ni diberi penghormatan cukup tinggi di Saudi Arabia, jadi jaga-jagalah nama Malaysia supaya kita diberi penghormatan terus diberi daripada negara sini. Dan yang terakhir saya mengucapkan kepada warga Malaysia, apa sahaja jagalah Malaysia, cintailah Malaysia, cintailah Malaysia. Ini sekiranya kita menjaga negara kita dan kita diberi penghormatan cukup tinggi. Jadi itulah pesanan daripada rakyat Malaysia yang telah berada lama di Mekah ini, yang mana Arab Saudi memang memandang tinggi rakyat Malaysia, terutama tibanya musim haji. Jadi saya kira sekian dulu laporan saya dari pusat penyembelihan di Mekah ini. Kita kembali kepada Ustaz Syukri di Angkasa Puri. Silakan Ustaz. Pembiayaan perumahan Aiman Zili Bank Rakyat. Pembiayaan sehingga 95%. Pembiayaan semula sehingga 80%. Tempoh pembiayaan sehingga 35 tahun. Pakej pembiayaan perumahan Aiman Zili. Pakej pembiayaan yang lebih kompetitif dengan memperkenalkan kadar terapung. Pakej yang menawarkan anda kemampuan untuk memiliki sebuah kediaman. Hubungi kami di talian 1300 88 12265. Anda ikuti perkembangannya, anda sahut salamnya. Peminat setia Salam Baitullah di Flower menyertai kuis Salam Baitullah mulai 30 September hingga 19 Oktober 2013. Daftarkan penyertaan anda melalui SMS dengan menaip Salam, jarak, R, jarak, nombor kad pengenalan, jarak, nama, jarak, alamat dan hantarkan ke 33310. Tetapkan janji temu anda bersama Salam Baitullah 2013. Jawab soalan yang akan dipaparkan setiap hari mulai 30 September 2013, 9 malam. Pelbagai hadiah lumayan tajaan Rakyat Travel 9 Berhad bagi pemenang harian dan terkumpul menanti anda. Kuis Salam Baitullah 2013 di TV1.
Kembali bertemu dan terima kasih pada saudara yang terus bersama kami dalam rancangan Salam Baitullah. Terima kasih juga pada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel yang menaja rancangan kita ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, anda boleh berinteraksi dengan kami. Talian kami ialah 0322828578. Dan kalau berdasarkan apa yang disebut oleh pelapor kita tadi, Encik Rosman, dari sudut kerajaan Arab Saudi ataupun rakyat Saudi cukup memberi penghormatan kepada rakyat Malaysia, jemaah Malaysia. Mungkin dari sudut pengalaman Encik Rosman sendiri boleh cerita hal ini, silakan. Saya memang setuju benar dengan pendapat Datuk tadi yang menyebut kita ni kena jagalah nama Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia mengharukan nama negara dan sebagainya. Saya sendiri pernah bekerja di Arab Saudi, tinggal di Jeddah selama 4 tahun. Jadi memang di Saudi ni kalau kita sebut kita orang Malaysia ni memang dipandang tinggi. Sebabnya kerana sikap kita yang positif, kerja yang kita buat tu kerja yang baik dan sebagainya. Jadi bila ada musim haji, kalau sebut aja kata kita ni jemaah haji daripada Malaysia, selalunya kita mendapat katakan apa? Mendapat tempat yang lebih sikit dah Ustaz. Itu memang sambutan diberikan pada kita agak lebih istimewa kalau dibandingkan dengan yang lain berdasarkan pengalaman saya tinggal di sana. Itu satu yang kita kata harus kita jaga. Jaga betul. Dan kita dah ada pemanggil di talian. Kita beri ruang kepada pemanggil pertama kita pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Ustaz Sutri? Ya, saya sihat, alhamdulillah. Saya dah mencuba 4 tahun nak bagi pengalaman saya di Mekah. Alhamdulillah, tahun ni boleh dapat? Boleh dapat. InsyaAllah. Silakan. Saya masa pendekkan cerita saya, selepas buat tawaf haji dengan isteri saya, lepas tu saya lepas buat tawaf haji, saya punya selipar hilang. Selipar saya hilang. Lepas tu saya berdoa, saya balik, saya beli selipar, saya balik ke hotel, saya berdoa minta pada Ya Allah, bagilah saya selipar tu balik, saya nak buat kenangan Ya Allah. Saya kata lepas tu saya menangis, saya berdoa. Lepas tu saya maghrib tu saya pergi ke tempat yang sama, saya tengok selipar berjuta-juta, saya cari-cari tak dapat. Lepas tu saya balik lagi ke hotel. Besok paginya, pagi Jumaat, saya datang ke tempat yang sama, kasut berjuta-juta. Lepas tu kasut tu dah tersusun rapi. Selipar saya 2, selipar isteri saya 2. Saya menangis. Ya Allah, ini rasa besarmu Ya Allah. Saya menangis. Aku minta aku bagi Ya Allah. Kasut yang aku minta, kasut aku bagi. Saya menangis. Saya kebesaranmu Ya Allah. Aku yakin kepadamu Ya Allah. Aku akan taat kepadamu Ya Allah. Saya menangis. Sampai saya balik ke tanah air, saya akan taat kepadamu Ya Allah. Itu hati saya menangis. Lepas tu ada satu lagi pengalaman saya, sampai saya dapat azan di tanah suci Mekah, tapi bukan di Masjidil Haram. Masjid di Mekah saya dapat azan. Saya minta tolong Hudai ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya kita ucapkan ribuan terima kasih pada Tuan Haji sebab peminat kita 4 tahun bersama dalam Salam Baitullah, dan cuba 4 tahun untuk menelefon kita untuk memberitahu cerita yang cukup inspirasi. Dia punya kuncinya lah, Allah Ta'ala ni boleh makbulkan doa yang kita kata macam luar biasa lah. Untuk selipar dapat balik, kasut dapat balik. Mungkin sedikit komentar daripada doktor, silakan. Bismillah, alhamdulillah. Yang pertama sekali mungkin bila kita dengar tadi Tuan Haji berdoa untuk dapat seliparnya kembali, mungkin ada sebahagian kita akan berfikir terlampau kecil perkara itu. Tetapi cara Allah SWT mendidik hati manusia sangat unik. Ada kalanya bagi kita doa yang besar dan kita dimakbulkan doa yang besar, tapi kita tidak bersyukur. Ada keadaannya kita berdoa perkara yang kecil pada pandangan manusia, tapi dia dapat mengubah hati kita. Jadi ini adalah satu perkara, satu penerimaan yang sangat positif. Apa saja yang Allah berikan kepada kita di Makkah, mestilah kita anggap sebagai positif, sebagai perhatian yang Allah bagi kepada kita. Jadi dengan cara itu kita akan ada ruang, peluang untuk mendapat haji mabrur. Jadi saya sangat mengucapkan tahniah kepada Tuan Haji tadi. Walaupun hanya sekadar selipar, macamlah kita suami isteri ataupun dengan anak, kita hadiahkan sekadar satu batang pen sebagai contoh, yang murah RM2, tapi kenangannya itu di sebalik itu. Sebagai macam kita buat dosa, kadang-kadang kita buat dosa kecil, kita kata alah dosa kecil. Jangan pandang kepada kecilnya dosa, tapi kepada besar dan agungnya Allah
yang kita lakukan penderhakaan itu. Jadi begitu kita lihat daripada side yang sebaliknya. Begitu saya kira satu inspirasi yang sangat baik. Maknanya itu nak gambarkan bagaimana Allah ni kadang-kadang dia boleh mustajabkan doa tu dalam masa begitu singkat. Tapi berlaku juga doktor, permohonan hamba itu kadang-kadang Allah Ta'ala kabulkan lambat sikit. Ini mungkin macam mana kita nak sesuaikan dua keadaan tersebut. Ini bertepatan dengan sebuah hadis Nabi yang mana Nabi ada mengatakan, ma min muslim, tidak ada satu orang muslim pun yad'u bida'watin laisa fihi ithm, yang mana dia berdoa dengan satu doa tetapi dengan syarat, iaitulah tidak ada dosa-dosa yang besar, dan juga wala qati'ati rahim, iaitulah tidak memutuskan silaturahim, maka illa a'tahu Allahu biha, kecuali Allah akan berikan kepada dia dalam illa biha ihdatsalah, dalam satu antara tiga. Yang pertama, imma an tu'ajjal lahu da'watuhu, iaitulah diawalkan makbul, macam Tuan Haji tadi, diawalkan makbulnya, dan bila dia makbulkan dia akan diberikan sesuatu lonjakan motivasi spiritual. Yang kedua, iaitulah imma ayudakhiraha lahu fil akhirah, ditangguh ke akhirat baru dapat. Kita doa punya doa tak dapat sampai meninggal orang tu, ingatkan tak makbul dah, rupanya makbul tapi di akhirat. Yang ketiga, iaitulah imma an yusrif anhu iaitulah mitliha, iaitulah dijauhkan satu keburukan daripadanya dengan sebab doa tersebut yang setara. Jadi ini disebutkan oleh Allah SWT, oleh Nabi SAW, dan Nabi kata, para sahabat kata, bagaimana kalau kami banyakkan doa-doa ini? Tadi disebut dengan satu doa. Tapi kalau kami buat banyak-banyak doa bagaimana? Maka Nabi kata, Allahu uktir, Allah akan tambahkan lagi. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting kita faham. Jangan sesekali bila kita doa, kita pun kata, inni ara lam yustajab li, ataupun lam yastajib, aku rasa tidak dimakbulkan. Sebab Nabi memberi amaran, apabila kita berdoa dan kita mengatakan tak makbul, maka Allah akan tutup pintu kemakbulannya. Maka sebab itu antara adab lepas ni, siapa-siapa yang berbalik haji, kalau rasa-rasa macam belum ada kemakbulan, jangan segera terfikir bahawa tidak makbul. Tapi itu adalah satu petunjuk. Kita kena buat beberapa koreksi. Begitu, insya-Allah. Baik, saya nak pergi pada Encik Rosman. Bila alhamdulillah Bank Rakyat tahun yang keempat menaja program Salam Baitullah, mungkin kalau boleh kongsi dengan kita, penonton kita, tentang kesan yang alhamdulillah yang Bank Rakyat perolehi. Silakan Encik Rosman. Alhamdulillah, kalau kita dengar tadi yang saya sebutkan tadi, tanggungjawab sosial, tanggungjawab sosial korporat kita banyaklah dengar benda-benda kita bincangkan pada malam ni. Tapi dalam pada itu juga Bank Rakyat juga dapat menengahkan lagi Bank Rakyat sebagai bank syariah. Kita 100% syariah. Kita bank yang telah lama, yang dah terkenal, tapi mungkin ramai lagi orang yang tak tahu. Seperti kita ada 142 cawangan di seluruh negara. Kita ada 600 mesin ATM dan sebagainya. Yang mana bagi mereka yang pergi yang pergi melalui tabung haji dan sebagainya, boleh melanggan juga dengan Bank Rakyat. Nak keluar duit, nak simpan duit, nak hantar duit, dan berbagai-bagai lagi. Dalam pada itu juga kalau di Saudi pula, di Tanah Suci, di Madinah, di Mekah, boleh pakai produk kita juga. Kita ada kad debit kita ada kad Mastercard dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau mereka-mereka yang belum lagi jadi pelanggan, silalah berlanggan dengan Bank Rakyat. Yang kesan keduanya, kalau kita lihat, kita mempromosi juga Rakyat Travel Sdn Bhd yang membukakan ejen pelancongan yang mengadakan macam-macam ejen-ejen lain, tapi kita juga melakukan program umrah, ziarah dan sebagainya. Sebab tu hadiah-hadiah ditaja oleh Rakyat Travel, yang mana Rakyat Travel ni adalah 100% milik Bank Rakyat, anak syarikat Bank Rakyat. Jadi mudah-mudahan dengan kesan-kesan macam ni, orang lebih mengenali Bank Rakyat. Kalau lebih ramai lagi melanggan dengan Bank Rakyat, lebih banyak lagi kita boleh dapat faedahnya, dan boleh lagi kita salurkan dalam program-program seperti ini, insya-Allah. Mana kemudahan tadi, kadang-kadang bila kita sebut kemudahan debit dan sebagainya, itu bukan tertumpu pada musim haji sebenarnya. Betul, itu Encik Rosman. Maknanya perkara itu berterusan, kemudahan itu berterusan. Jadi saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan berehat seketika untuk kita saksikan eksplorasi haji. Sama-sama kita saksikan.
Sesungguhnya kematian adalah satu kepastian, walaupun di mana berada. Jika tiba masanya, kita pasti dijemput menghadap Ilahi. Begitulah dengan jemaah haji Malaysia yang dijemput Allah di Tanah Suci. Baru-baru ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Jamil Hir Baharom, sempat luangkan masa untuk bertemu dengan waris kepada jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia di sini. Dalam pertemuan itu, beliau menyampaikan ucapan takziah serta memberi kata-kata semangat kepada waris agar mereka tabah menghadapi dugaan ini. Apatah lagi mereka harus menyempurnakan ibadah haji tanpa orang tersayang. Rosnam Sihati Mat Daham, isteri kepada Allahyarham Hashim Abdul Latif, berasal dari Perak, redha dengan pemergian suami tercinta di Tanah Suci. Saya harap pada anak-anak semua kuatkan semangat, berdoa, mengaji Quran, bagi Allah kurniakan kekuatan kepada kita semua. Mak kat sini pun selalu mengaji Quran, mendoakan ayah. Supaya rohnya dicuri rahmat dan ditempatkan bersama orang yang soleh, insya-Allah. Sama-sama kita semua doakan mak kat sini sihat. Jangan risaukan mak kat sini, insya-Allah mak akan teruskan urusan ibadah mak sehingga selesai, insya-Allah. Doakan mak kat sini supaya sihat, dapat membuat ibadah dengan terbaik, diterima oleh Allah. Begitu juga dengan Isa Muhammad Yusof, iaitu anak kepada Labisi Muhammad Loden yang juga berasal dari Perak, redha dengan pemergian ibunya. Labisi yang berusia 83 tahun disahkan meninggal dunia di Hospital An-Nur, Mekah akibat masalah pernafasan. Saya telah pun beritahu kepada keluarga di kampung secepat mungkin lah. Jadi diorang pun terima dengan keadaan redha, dengan tenang. Itu sajalah, dia hubungi saya, pihak kampung hubungi saya di sini. Dia tanya keadaan saya. Saya jawab dengan elok lah. Kita redha lah, kita terima lah dugaan Allah. Lagipun tempat yang ibu saya tempat yang mulia. Setakat ini 11 jemaah haji Malaysia telah meninggal dunia di Tanah Suci. Seorang di Madinah, 10 di Mekah. Al-Fatihah. Semoga roh-roh mereka dirahmati Allah dan ditempatkan di kalangan orang-orang bertakwa. Rebate keuntungan sehingga 3%. Tiada charge berganda. Tiada yuran tahunan. Tidak membebankan keluarga. Memberikan anda ketenangan. Kad kredit iBank Rakyat. Saya mesti pilih Bank Rakyat, bank pilihan anda. Kami warga jemaah haji daripada Pahang mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua rakyat negeri Pahang dan seluruh rakyat Malaysia amnya. Kami jemaah haji daripada Kedah mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin.
Kami jemaah dari Johor mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada rakyat negeri Johor dan Malaysia. Kami jemaah haji dari Sabah mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada sanak saudara di negeri Sabah dan rakyat Malaysia. Kami jemaah haji dari Selangor ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua rakyat Selangor khasnya dan rakyat Malaysia amnya. Saya sebagai rakyat Malaysia, khususnya mewakili rakan-rakan daripada negeri Perak, mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua para kaum muslimin dan muslimat. Semoga kita sama-sama diberkati dan dirahmati Allah. Kepada para sahabat semua, didoakan semoga kita mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Saya Maslam bin Muhammad mewakili seluruh rakan-rakan dari negeri Terengganu yang berada di Makkatul Mukarramah pada hari ini mengucapkan selamat Raya Aidiladha khususnya kepada pimpinan utama kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Abdul Razak yang telah memberi peluang kepada kami untuk menaikkan fardu haji pada hari ini, dan kami juga bersyukur kepada Ilahi kerana dijemput untuk menjadi tetamu Allah pada tahun ini. Di samping itu kami juga merakamkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh keluarga di kampung kami. Mudah-mudahan doakanlah kami mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Anda ikuti perkembangannya, anda sahut salamnya. Peminat setia Salam Baitullah di Pelawar menyertai kuis Salam Baitullah mulai 30 September hingga 19 Oktober 2013. Berikut adalah soalan terkumpul. Untuk menjawab soalan terkumpul, hantarkan SMS Salam Jarak K Jarak pilih sama ada jawapan A, B atau C dan hantarkan ke 33310. Pelbagai hadiah lumayan dan menarik menanti anda. Kuis Salam Baitullah 2013 di TV1. Kembali bertemu dan terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami pada malam ini. Terima kasih juga kepada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel yang menaja rancangan kita. Alhamdulillah kita berada dalam suasana jemaah kita pun seronok, hampir-hampir menyelesaikan ibadah. Kita pun tumpang seronok, tumpang doa kepada mereka. Jadi kita cuba nak baca beberapa soalan daripada Facebook ni. Nampak yang ada kaitan dengan Bank Rakyat. Di antaranya ialah daripada Cenadif. Cenadif. Assalamualaikum Ustaz. Saya sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Apa doa dia? Harapan saya agar Bank Rakyat kekal istiqamah. Cik Rosman kena kekal kot ni. Istiqamah dalam menaja rancangan Salam Baitullah di tahun-tahun akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kena jawab juga ni Cenadif ni Cik Rosman. Silakan Cik Rosman. Terima kasih atas doa tu. Memang kami sentiasalah mengharapkannya doa-doa seperti ini. InsyaAllah Bank Rakyat kalau lebih maju, lebih berjaya, program-program seperti ini, program-program yang kita amat sanjung, lebih-lebih lagi bila kita dengar dari segi jumlah penonton yang menonton, sambutan yang begitu hangat dan sebagainya. InsyaAllah itu satu perkara yang akan kami pertimbangkan InsyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah di pihak Bank Rakyat insyaAllah. Baik, satu lagi daripada Rahmat Ismail. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya Bank Rakyat, ada tak simpanan khas untuk simpanan haji atau umrah? Jika ada, bagaimana caranya? Saya dari Singapura. Kalau dia daripada Singapura untuk simpanan, kita memang ada, kita memang kalau siapa nak menyimpan dengan tabung haji dan sebagainya memang boleh menyimpan di Bank Rakyat. Memang kita memang ada
kemudahan yang dapat antara tabung haji dan bank rakyat. Itu tak menjadi masalah lah, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan apa saja hasrat baik daripada saudara sidang penonton yang saya hormati. Kita nak sambung dengan Dr. Zaharuddin. Kalau kita berdasarkan firman Allah tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi Allah menyebut di hujung ayat itu Allah akan menerima istijabah doa orang yang bermohon. Persoalannya bagaimana dalam bahasa yang dengan bahasa yang terhad ni, kunci mudah-mudahan doa yang kita lafazkan, doa yang kita minta itu dimakbulkan oleh Allah. Silakan doktor. Bismillah, alhamdulillah. Yang pertama sekali kita kena faham bahawa pernah berlaku pada zaman Nabi Musa AS ada seorang Bul'am bin Ba'ura yang mempunyai nama Allah yang agung, yang mana disebutkan bahawa dia apabila berdoa makbulnya secara serta-merta, tapi telah disalahgunakan dan itulah di doa yang Nabi ajar kita sebenarnya, iaitulah khairu ma qultu ana wa nabiyun, apa yang terbaik aku sebut dan juga nabi-nabi sebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi itu jangan lupa dalam doa kita. Kemudian yang keduanya ada satu lagi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang mana menyebutkan Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ini as'aluka apa yang sebagainya kita minta. Jadi itu adalah kunci-kuncinya. Yang seterusnya adalah kita pastikan jangan sesekali kita melakukan perkara-perkara yang menjauhkan daripada kemakbulan sebagaimana disebutkan oleh Nabi tadi, iaitulah memutuskan silaturahim tanpa justifikasi yang betul. Yang keduanya iaitulah kita melakukan dosa-dosa besar seumpama syirik, riba yang mana Nabi telah menyebutkan cara harta, cara pendapatan. Kemudian juga yang juga disebutkan oleh Nabi SAW adalah dosa yang berterusan, yang mana Nabi kata inna rajul la yuhramu min bidzambi, ataupun seseorang lelaki itu ditahan rezekinya kerana lil khati'ati ya'maluha, dalam satu riwayat kerana dosa yang dilakukannya. Jadi ini adalah perkara yang perlu dijaga. Yang seterusnya jangan kita sambil lewa, iaitu Allahumma firli in syi't, ya Allah berikanlah aku keampunan kalau kamu ingin. Jadi tak serius. Yang keseluruhnya kita tak faham apa yang kita doa. Jadi kita selalu menghafal doa tetapi kita tak mampu nak faham, maka itu adalah satu kesalahan dan mungkin saja akan masuk dalam apa yang Nabi kata tidak akan diampunkan atau tidak akan dimakbulkan, min qalbin ghafil lahin, doa daripada hati orang yang lalai lagi tak sedar apa yang dia baca. Itu antaranya. Baik, terima kasih kepada doktor dan anda boleh berinteraksi dengan doktor, dengan Cik Rosman. Talian kami ialah seperti biasa 0322828578 dan kita dah ada pemanggil di talian. Kita beri ruang kepada pemanggil kita terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, saya Maria daripada Ipoh. Saya silakan. Saya nak mengongsikan cerita lah. Mungkin keberkatan di Tanah Suci. Okey, saya pergi menunaikan haji pada tahun 2005. Dan bila saya balik, ada tanda tegak di dahi tempat sujud saya. Jadi kemudian masa berlalu dan di sana juga masa haji, saya menerima banyak perkara yang baik anugerah dari Tuhan. Dan yang paling membuat saya bersyukur ialah di mana tanda ni pada 10 malam akhir bulan puasa, rupa-rupanya tanda tu membentuk kalimah Allah di tempat sujud di dahi saya. Dan sehingga sekarang pun saya rasa, saya tak tahulah, saya rasa apa yang Tuhan dah beri kepada saya, apa yang berlaku dalam kehidupan saya, sungguh tak terkata, tak ternilai. Dan saya tak tahu nak mengucapkan bagaimana terima kasih saya kepada Allah ataupun kesyukuran yang amat sangat. Baik, terima kasih Hajah, terima kasih banyak. Kita memahami itu lebih kepada perkongsian. Sebab itu Allah mengajar kepada kita cara untuk kita melahirkan rasa syukur ialah Alhamdulillah. Sebab tidak ada lagi perkataan yang kita nak ungkapkan lebih daripada itu. Sebab itu Allah ajar kepada kita, kita sebut Alhamdulillah. Saya nak bagi pada Cik Rosman. Jadi tadi Dr. Zaharuddin menyebut tentang di antara
perkara yang menyebabkan hijab berlaku pada istijabah doa ialah kerana riba. Malam tadi juga kita bersama dengan Dr. Fauzi Draman dalam program kita ini juga menyebut di antara pesan wasiat Rasul terakhir ialah supaya kita menjauhi riba. Mungkin dari sudut sistem perbankan Islam di bank rakyat ini mampu nak keluarkan manusia, nak jauhkan manusia daripada unsur-unsur riba. Dari sudut operasi mungkin Cik Rasul boleh cerita pada kita. InsyaAllah itu yang kita harapkan ya. Saya nak cerita sikit pasal bank rakyat ni. Kewujudan bank rakyat ni asalnya daripada koperasi ya. Sebab tu bank rakyat ni dipunyai oleh koperasi-koperasi dan juga individu. Itu uniknya bank rakyat. Dan bank rakyat ni bank koperasi yang 100% perbankan syariah. Bermakna kita tak ada conventional banking langsung. Jadi apa-apa produk yang kalau pelanggan langgan, baik kad kredit, baik kad debit, baik akaun simpanan dan sebagainya, pinjaman perumahan, semuanya berlandaskan syariah. Jadi itu yang kalau boleh saya mintalah kalau pada pelanggan kita yang rasa nak lari daripada riba dan sebagainya, cepat-cepatlah ke bank rakyat, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sebab-sebab begitu kita lebih mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita sebut itu kami mesti pilih tu. Itu ungkapan kita kata bank pilihan anda. Baik, Dr. Zahruddin, kalau kita sebut tentang soal mencari yang halal, rezeki yang halal, nak kehidupan kita berkat, sistem yang kita mesti pilih mesti sistem Islam, termasuklah di sudut ekonomi ataupun perbankan. Minta sedikit komentar daripada doktor. Baik, jadi kita perlu faham bahawa kita hari ini tak boleh hampir-hampir tak boleh lari daripada sistem perbankan ni. Kerana risiko tinggi kalau kita simpan di rumah. Maka sebab itu di Malaysia kita syukur telah ada banyak perbankan Islam. Dan ia adalah satu kewajipan, tapi bukan satu pilihan, tapi satu kewajipan. Nak pilih yang mana tu, bank rakyat adalah antara yang terbesar juga di negara kita. Tetapi lebih kita kena faham juga, jangan hanya kita lihat kepada urusan kita dengan perbankan. Kita ada pendapatan yang kita dapat di tempat kerja, yang kita laburkan di luar kawasan perbankan, di saham, di bursa saham dan seumpamanya. Semua itu kena pastikan patuh syariah. Sebabnya Nabi dah sebut, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa huziya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kalau makanan kamu dibeli dengan harta yang haram, walaupun dia ada logo halal jakim, tapi kamu beli dengan harta yang haram, minuman, pakaian dan dibesarkan dengan duit haram, maka tidak akan dimakbulkan doa kamu. Walaupun kamu balik Mekah, kamu buat umrah beberapa kali, tapi kalau benda itu masih lagi kekal melekat dalam hati dan dalam poket kita, dalam akaun kita, makin itulah akan susah. Dan ketika itu kita kena, itu yang saya sebut tu, kita kena buat koreksi sebab ada dinding yang menghijab kemakbulan doa kita. Dan kemudian satu lagi, jangan bila kita susah saja kita barulah nak kembali kepada yang Islam. Ini ada sebagian orang bila susah barulah ingat Allah. Allah SWT dan Nabi ada sebut, ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifuka fi syiddah. Kamu ingat Allah, taati Allah ketika kamu senang, ketika kamu sehat. Nescaya Allah akan ingat kamu ketika susah. Jangan kita kena nak bankrupt barulah nak fikir macam mana kenapalah menyesal tak ambil perbankan Islam dan seumpamanya. Maka ini satu perkara yang perlu kita ingat, sebab memang manusia ni'matan marbubatan minan nas, iaitu dua perkara yang sentiasa manusia tertipu dengannya, as-sihat wal faragh, ke waktu kosong dan juga kesihatan, yang menyebabkan kita jauh daripada Allah. Jadi ini ada kaitan dengan doa kita juga. Begitu. Satu perkara juga yang mungkin kita boleh sebut juga ialah kadang-kadang orang bila nak pergi Mekah baru dia nak tengok sumber pendapatan dia, sumber pelaburan dia bila nak pergi, doktor. Jadi dah hampir-hampir dah 2-3 minggu, sebulan nak pergi baru nak berfikir. Jadi macam mana kedudukan orang macam ni, nasihat doktor lah. Baik, saya melihat daripada sudut positif kerana Nabi SAW memberikan gambaran yang jelas bahawa Allah itu rahmat. Kemudian Nabi juga menyebutkan pada bentuk kulubna Adam khata'un wa khairu khata'ina tawabun. Setiap anak Adam melakukan dosa dan yang paling baik orang buat dosa bertaubat. Lalu ketika dia nak pergi itu dipikir nak bertaubat, maka dia sempat masa sebelum pergi mungkin membersihkan sebahagian, maka itu sudah cukup bagus untuk peringkat. Tapi jangan lupa untuk menyempurnakan pembersihan bila pulang.
Kerana Nabi SAW menyebutkan bahawa innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah tu baik dan tidak akan menerima haji kita yang pergi dengan duit yang haram. Dan kemudian man hamma bihasanatin falam ya'mal kutibat lahu hasanah. Iaitulah siapa yang berkeinginan untuk buat satu perkara baik, tak sempat tapi akan ditulis. Maka kena ada azam. Walaupun belum sempat sepenuhnya tapi kena teruskan. Jangan dah balik tak apalah. Sebab ada sebagian orang dia takut pergi Mekah dengan duit haram, dia takut ada berlaku keluarbiasaan. Dia takut muka dia hitam, tak nampak Kaabah. Tapi kalau dia nampak dia balik, tak payah buatlah, jangan. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia doktor, terima kasih pada Cik Rosman. InsyaAllah kita akan berehat seketika. Harapan kami agar anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami di TV1. Kita jumpa selepas ini. Pembiayaan perumahan Aiman Zili Bank Rakyat. Pembiayaan sehingga 95%. Pembiayaan semula sehingga 80%. Tempoh pembiayaan sehingga 35 tahun. Pakej pembiayaan perumahan Aiman Zili. Pakej pembiayaan yang lebih kompetitif dengan memperkenalkan kadar terapung. Pakej yang menawarkan anda kemampuan untuk memiliki sebuah kediaman. Hubungi kami di talian 1300 88 12265. Nasihat generasi aktif hebat, cekap bijak, cerdas dan kreatif. Kita nasihat, pasti nasihat, sihat jiwa raga. Kita nasihat, pasti nasihat, nasihat generasi aktif hebat. Anda ikuti perkembangannya. Anda sahut salamnya. Peminat setia Salam Baitullah di Pelawar menyertai kuis Salam Baitullah mulai 30 September hingga 19 Oktober 2013. Berikut adalah soalan untuk hari ini. Untuk menjawab soalan harian, hantarkan SMS Salam Jara H Jara pilih sama ada jawapan A, B atau C dan hantarkan ke 33310. Pelbagai hadiah lumayan dan menarik menanti anda. Kuis Salam Baitullah 2013 di TV1. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Masih terbayang di kota ingatan Nazri saat di mana dirinya dijemput menjadi tetamu Allah pada tahun 2006. Kerana tatkala matanya mula melihat Kaabah, hati nurani anak keempat dari 8 beradik mudah tersentuh dengan nikmat anugerah yang dikurniakan oleh Yang Maha Esa. Pengalaman pertama masa tahun 2006, masa tu saya pergi dengan rombongan Japim. Masa tu saya masuk pertandingan hafazan Kementerian Pelajaran Malaysia, kategori menengah, dan alhamdulillah saya dapat Johan. Lepas tu Johan yang seluruh Malaysia, maknanya Johan kategori menengah, seramai 6 orang dia pilih untuk dia bagi hadiah pakej umrah dan 9 hari ke Mesir, 4 hari di Mekah. Sejak itu, rindu Nazri terhadap tanah suci Mekah tidak pernah pudar. Setiap detik, pelajar ijazah Quran Sunnah dari Darul Quran ini tidak pernah berhenti berharap. Pinta Nazri hanya satu, semoga Allah mengabulkan hajatnya untuk mengunjungi Baitullah bersama ahli keluarga tercinta. Doa pengharapan dari Nazri kemudian dijawab oleh Allah setahun selepas itu, dan perjalanan takdir ini jelas menterjemahkan erti bahawa
Qada Allah itu tidak dapat dihapuskan melainkan dengan doa, dan umur seseorang itu tidak bertambah melainkan dengan kebaikan. Perasaan masa duduk dekat Masjidil Haram tu rasa macam payah nak bangun, macam sayang nak tinggal masjid tu. Walaupun balik untuk makan, kawan ajak makan, nantilah dulu duduk kat masjid. Tak ada buat apa tu, macam sekadar tengok jemaah, tengok Kaabah, macam tak puas. First time kan, lepas isyak saya try pergi dekat, alhamdulillah dapat dekat Kaabah tu, dan saya doa, rasa macam saya ada depan ni, saya ada sini, macam Allah betul-betul ada depan saya. Dan saya rasa macam tak ada penghalang antara saya dan Allah SWT. Dan saya rasa memang saya minta betul-betul lah. Masa memang saya macam tak ada hijab antara saya dan Allah. Macam face to face lah. Kutipan pengalaman di Tanah Suci Mekah telah mendidik jiwa Nazri supaya menghargai segala kesempatan yang diberikan oleh Allah. Kerana dalam berjuta umat manusia yang ingin menjejakkan kaki ke Tanah Suci Mekah, dirinya terus dipilih oleh Allah untuk menunaikan umrah buat kali ketiga pada tahun 2011. Yang 2011 tu saya habis diploma Jatim. Lepas tu ayah saya cadang untuk sambung pengajian di Universiti Madinah. Dan cara untuk mohon Universiti Madinah tu ada dua cara. Pergi temuruga kat sana dan hantar surat dan di email. Dan ayah saya cadang yang seeloknya pergi temuruga di sana lah. Yang ketiga tu macam beruntunglah sebab ada orang nak pergi Mekah, duit ada, harta ada, tapi masa tak ada. Berbekalkan rasa syukur atas nikmat yang diberi, membuatkan Nazri terus berazam untuk membaiki kekurangan dalam diri. Kerana yang dicari oleh Nazri dalam mengisi perjalanan usia mudanya kini ialah memiliki haji mabrur sebelum umurnya 40 tahun. Seperti target ayah saya dia target dia pergi haji umur 40. Dan saya target waktu muda lah, yang ni umur sebelum 40 lah. Mana kita pergi haji tu dengan kudrat kita sendiri, tak nak menyusahkan orang lain. Sekarang ni ramai kita tengok, bukan nak salahkan yang tua baru nak pergi haji, tapi yang muda ni patut kena bersemangat pergi haji. Kenapa? Kalau kita muda, kita boleh buat apa saja kat sana. Bukan maknanya kita bebas untuk beribadat, tak perlukan bantuan orang. Maknanya kita masjid kita nak pergi je. Walaupun usia itu hanya angka, tetapi dalam soal ibadah bukan umur yang dikira. Sebaliknya, nilai iman takwa yang membentuk jiwa, sebagaimana Khalifah Abi Talib pernah berkata, barang siapa mengumpulkan pada 6 perkara, nescaya ia tidak meninggalkan usaha mencari syurga dan lari dari neraka. Kembali bertemu dan terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami dalam rancangan Salam Baitullah. Terima kasih kepada Bank Rakyat dan juga Rakyat Travel. Alhamdulillah kita terus bersiaran pada malam ini, dan insya-Allah kita nak baca di hujung-hujung ni ada pemenang-pemenang. Sebelum saya baca soalan daripada Facebook. Jadi siapakah pemenang-pemenangnya? Pemenangnya ialah Nur Fazarna Sulaiman daripada Bagan Serai Perak, Suzana Sabirin daripada Mersing Johor, Deli Castello Hassan dari Kuching Sarawak. Tahniah yang berjaya. Yang belum jaya, cuba lagi insya-Allah. Insya-Allah. Baik doktor, kita ada dua soalan ni, iaitu yang pertama daripada Adam Salam, yang kedua daripada Siti Zahrah. Jadi yang Adam Salam ni ialah mengharapkan jemaah ni minta doa keamanan kepada Malaysia. Dan Siti Zahrah pula, boleh tak kita baca doa yang dikirim oleh teman-teman, kertas dan sebagainya, sama ada di Raudah, di Arafah dan sebagainya. Silakan. Yang pertama sekali, doa untuk Malaysia mendapat terus keamanan dan perpaduan umatnya adalah sangat layak untuk kita doakan, dan kita tidak mementingkan hanya diri kita secara individu. Adalah sangat digalakkan dalam Islam untuk melihat kepada jemaah yang lebih besar, ya. Jadi memang masalah ammah itu, masalah yang lebih besar diutamakan. Yang kedua adalah soalan daripada Siti Zahrah tadi tentang bacakan doa-doa betul
bertulis. Itu juga sah dan juga dibenarkan dalam Islam, sebagaimana Nabi sendiri pernah minta Umar Al-Khattab ketika buat umrah sebagai contoh, berdoa kepada jangan lupakan aku dalam doamu. Jadi kita bacakan doa itu, kalau lebih baik adalah kita doakan sahabat-sahabat kita tu tanpa dia tahu, itu lebih hebat. Sebab setiap kali kita baca satu doa kepada sahabat kita yang dia tak tahu, doa tu dapat kat kita juga. Jadi kalau kita baca doa bertulis tu, dia tahu dah. Tapi kalau kita tambah sikit lagi yang tak ada bertulis, itu lebih baik. Terima kasih kepada Dr. Zaharuddin. Dan saya nak pergi kepada tetamu kita iaitu daripada Bank Rakyat, Encik Rosman. Soalan terakhir ni, Encik Rosman. Sekejap je, 1 jam. Tahun depan insyaAllah UTH, orang Indonesia kata UTH, ulang tahun ke-60 Bank Rakyat. Mungkin sesuatu yang Encik Rosman boleh sebut di hujung pertemuan kita pada malam ni. InsyaAllah 28 September 2014 genap 60 tahun. Bank Rakyat ada juga sejarahnya sendiri, ya, zaman-zaman yang kita lalui dan sebagainya. Tapi kita pun dah melalui transformasi dan mudah-mudahan kita akan lebih berjaya lagi di masa-masa akan datang. So harapan saya, doa-doa daripada para pelanggan yang belum melanggan, silalah melanggan. Mudah-mudahan Bank Rakyat akan lebih maju. Dan kita akan terus merencanakan program-program seperti ini sebagai salah satu tanggungjawab korporat sosial. InsyaAllah. Terima kasih. Sama-sama kita berdoa. Jadi peminat Salam Baitullah pun ada doa dia, Encik Rosman Bank Rakyat pun ada doa dia. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di penghujung pertemuan kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Rosman Muhammad daripada Bank Rakyat dan juga Dr. Zaharuddin daripada Universiti Islam Antarabangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita pada malam ini, dan insya-Allah besok pertemuan kita pada pukul 6 petang.